Sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli kuasa, Datuk, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini tuan-tuan, puan-puan dapat kita bersama-sama untuk berkongsi sedikit sebanyak perkongsian. Pakai mask tuan-tuan, nanti mau kosong tangkap ni. Saya tak apa. Kalau tangkap ni berhenti je lah tuan-tuan. Kita sambung malam ni pada permasalahan ataupun perkara yang ke-21. Betul ke Cik? Betul tak? Okay. Betul tak? Oh, ada apa? Ada lahnu jali. Tak semua lahnu jali dalam itu selingan dia. Tak semua lahnu jali dalam surah Fatihah yang membatalkan sembahyang kita, tuan-tuan. Ada sebagai contoh, kita baca Bismillahirrahmanirrahim kan, kita baca tebal, iaitu seakan-akan sad, sin tu macam sad. Jadi kalau kesalahan jali tu, menukar huruf tapi dia tak menukar makna, maka dia tak membatalkan sembahyang kita lah. Adapun dia sebagai contoh lain, dia merubah baris ataupun kalimah sehingga merubah makna, itu yang dimasukkan sebagai lahnu jali yang membatalkan lah. Itulah. Dan contoh tadi lah, kalau tak semestinya kita tertukar huruf, dia merubah kita punya makna. Jadi kalau tak merubah makna, tak batal lah tuan-tuan. Tak batal lah. Cuma kesalahan tu kalau imam baca, imam tanggung lah kesalahan tu. Kalau tuan-tuan makmum baca, makmum tanggung lah sendiri atas kesalahan kita. Adapun kalau memang merubah kalimah ataupun huruf ataupun baris yang sehingga merubah makna dia, itu membatalkan sembahyang lah. Jadi sebab tak semudah-mudah itu untuk kita membatalkan sembahyang orang, tuan-tuan. Ya. Ada tu dia kata, Ustaz, imam tu baca tak betul sebab dia baca alaihim, ya, kan? Itu pun tak itu pun tak betul dan itu pun batal sembahyang. Dia tak semudah itu, tuan-tuan. Tak semudah itu. Dan yang paling penting, seperti mana awal buku ni kata, kepelbagaian dalam sembahyang yang mungkin kita tak tahu dan kita tak memiliki ilmu tersebut, tak bermakna orang tu salah. Boleh jadi kita tak tahu, boleh jadi kita tak memiliki ilmu tu. Mungkin saya cakap macam ni, ustaz lain cakap macam tu. Jadi berbeza-beza itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Okey, boleh kan? Itu mukadimah yang cerita itulah sikit-sikit tu. Ini yang ke-21, iaitu membaca surah atau ayat Al-Quran selepas membaca surah Fatihah pada 2 rakaat pertama bagi imam dan bagi orang yang solat sendiri. Iaitu selepas kita baca surah Fatihah, tuan-tuan,
kita disunatkan untuk membaca surah-surah yang lain, ayat-ayat yang lain. Seperti yang saya kata sebelum ni, kalau ada imam tu, sama ada dia sengaja ataupun dia tak sengaja, dia tak baca surah, tuan-tuan, tak ada masalah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lepas tu rukuk dia, tuan-tuan. Boleh? Semayang sah tak? Sah, tak ada masalah. Cuma kita lah haru-haru kan, nak baca Fatihah. Tapi dia baik tu tak ada masalah. Kerana membaca surah selepas Fatihah bagi imam ataupun bagi orang yang semayang sendiri, dia hanyalah sunat ayat. Sunat ayat, tuan-tuan. Sunat ayat ni kalau tak buat, tak perlu sujud sahwi. Punyalah ringannya, tuan-tuan. Dia punya hukuman lah, macam tu lah. Jadi kalau sunat ab'ad, tinggal kita kena sujud sahwi. Sunat ayat tak boleh. Jadi kalau imam tu, macam saya katakan tadi, dia terlupa ke ataupun dia sengaja ke, tak ada masalah, tuan. Ataupun dia bagi masuk kan, waladdallin, amin, tu dia bagi masuk untuk makmum baca surah Fatihah dan dia rukuk selepas beberapa ketika, boleh, tak ada masalah. Tapi tak buat ke orang lah, tuan-tuan. Cuba semayang isyak kan, imam buat macam tu, tuan-tuan. Habis, tuan-tuan. Buat apa? Buat apa pula kan? Buat apa pula kan? Buat aduan lah apa semua, payah. Salatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Dhata laylatin faftahal Baqarah Fakultu yarka'u indal mi'atil summa madha fakultu yusalli biha fi rak'ah famadha fakultu yarka'u biha summa iftataha nisa faqara'aha thumma iftataha Ali Imran faqara'aha mutarassila wa idha marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idha marra bi su'alin sa'ala wa idha marra bi ta'uwidhin ta'awwadha. Aku pernah bersolat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Lalu baginda memulakan dengan membaca surah Baqarah. Maka aku menyangka baginda akan rukuk apabila sampai ayat yang ke-100. Kemudian Rasulullah meneruskan. Lalu aku menyangka bahawa baginda akan solat dan membaca surah Baqarah keseluruhannya dalam satu rakaat. Kemudian baginda meneruskannya lagi. Lalu aku menyangka baginda akan rukuk setelah selesai membaca keseluruhannya. Kemudian baginda memulakan membaca surah An-Nisa, lalu dibacakannya sehingga selesai. Kemudian baginda memulakan membaca surah Ali Imran, maka baginda membaca surah itu dengan tenang, dan apabila sampai kepada ayat tasbih, baginda akan bertasbih. Dan apabila bertemu dengan kalimah doa meminta, baginda akan meminta. Dan apabila bertemu dengan kalimah berlindung, baginda mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Panjang tak panjang, tuan-tuan? Rasulullah sembahyang baca surah Baqarah. Jadi para sahabat Rasul, Huzaifah Al-Yamani ini, itu pemegang kunci rahsia Rasulullah berkaitan dengan nama-nama orang munafik kan. Dia ingat sampai 100 Rasulullah rukuk lah. Ataupun kita anggap sejuzuk lah, tuan-tuan. Sejuzuk rukuk. Rupa tak, tuan-tuan. Sambung lagi juzuk yang kedua. Sambung lagi juzuk yang ketiga. Kan Baqarah kan 3 juzuk kan, hampir 3 juzuk. Tidak, tuan-tuan, sampai habis surah Baqarah, apa tu? Ayat tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, amanah Rasul tu kan. Tak, Rasulullah sambung surah Ali Imran, tuan-tuan. Ali Imran sampai pula juzuk 4. Sampai juzuk 4 sambung lagi surah Nisa. Tuan-tuan, ini kalau buat lah, tuan-tuan, saya rasa memang ada spanduk, kita jatuhkan imam ni, dia kata. Buat apa kan? Buat muzaharat
Muzaharat ni apa? Buat tunjuk perasaan. Jatuhkan imam ni dah tak sioman dia tu. Agak macam tu lah agak tuan-tuan. Sebab baca semuka pun kita gaduh kan. Imam tu baca semuka panjang imam ni kan. Rasulullah baca sampai surah Nisa. Tuan-tuan nak tahu panjang tak panjang, buka Quran lepas Isyak kan baca sampai surah Nisa kan. Lolap subuh esok kau jaga kan. Saya pasti lolap sampai subuh esok. Takkan habis surah juzuk 1 pun saya tak habis lagi tuan-tuan. Satu makro pun tak tentu habis lagi tuan-tuan. Rasulullah baca punya panjang, Baqarah, Ali Imran, Nisa, panjang kan. Ini kalau logik akal memang tak terbuat kita tu. Itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis lain, sami'tu Arabiyya yaqul sami'tu Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum qara'a bit-tin waz-zaitun fantaha ila akhiriha falyakul wa ana 'ala dhalika min asy-syahidin wa man qara'a la uqsimu bi yaumil qiyamah fantaha ila akhiriha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta falyakul bala wa man qara'a wal mursalat fabalagha bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun fayaqul amantu billah. Aku telah mendengar seorang Arabi berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Wat-Tini Waz-Zaitun sehingga akhir surah, maka katakanlah wa ana 'ala dzalika minasy syahidin. Ini yang kita dah tengok dulu tuan-tuan. Kita dah tengok dulu dalam kitab Qaulutam ada beberapa ayat yang dikeluarkan oleh Syekh Zakaria, iaitu yang mana Rasulullah mengajar untuk kita menjawab ayat-ayat dalam surah. Dalam Fatihah pun dia ada jawapan-jawapan sampailah pada waladhdallin, itu kita menyambung dengan ataupun kita menjawab dengan Rabbighfirli, dan begitulah pada surah-surah yang lain ada yang disunatkan untuk kita menjawab, dan ada yang disunatkan untuk kita berdoa, ada yang disunatkan untuk kita bertasbih. Itulah amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi kalau boleh buatlah tuan-tuan. Tak terdaya nak buat, tak apalah tuan-tuan. Tak faham Ustaz, ya, betul lah tu tuan. Saya pun tak faham. Dalam buku sifat solat Nabi yang sahih ini ada beberapa hadis ataupun ada beberapa cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan surah-surah yang perlu kita baca selepas Fatihah, dan ianya berbeza mengikut solat-solat tuan-tuan. Kita tengok. Dia kata yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membaca surah semasa sembahyang subuh dengan satu surah yang panjang, satu surah yang panjang. Sebab tu kita tak boleh tak eloklah kita baca qul huwallahu ahad waktu subuh. Boleh, tak ada masalah dah. Tapi tak berapa sesuai. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaftah suratul mu'minin hatta idza jaa dzikra Musa wa Harun aw dzikra Isa akhadtu Nabi sallallahu alaihi wasallam sul'atun faraqah. Itu baginda menunaikan solat subuh dengan membaca surah Mukminun. Panjang ya tuan-tuan. Nak banding dengan surah Wadduha lah, nak banding dengan surah Sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah baca surah Mukminun juzuk 18 itu. Panjang juga. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia solat subuh yutawwilu fi raqatil ula min salati subh wa yuqassiru fi thaniyah. Rasulullah memanjangkan surah pada rakaat pertama solat subuh. Rakaat kedua Rasulullah wa yuqassiru, Rasulullah meringkaskan, memendekkan. Itu dua kaedah lah yang disebut dalam ni berkaitan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
membaca surah-surah selepas Fatihah. Disebut dalam ni, disunatkan bagi seseorang itu membaca surah yang panjang semasa solat subuh, khususnya ketika mendirikan solat secara berseorangan, ataupun jika makmum kesemuanya redha untuk dibacakan surah yang agak panjang seukuran 50 ayat. Penulis dia bawa pendapat iaitu baca panjang kalau sembahyang sendiri ataupun sembahyang berjemaah, dengan syarat sembahyang jemaah tu makmum mestilah redha. Dan dia kata panjang itu seukurannya ialah 50 ayat. Panjang tuan. Kalau ayat pendek-pendek pun 50 ayat tu panjang. Apatah lagi kalau surah Baqarah, kan? Itu berkaitan dengan cara Nabi SAW membaca surah selepas Fatihah pada solat subuh. Untuk solat zuhur, tuan-tuan, disunatkan solat zuhur untuk membaca ayat seukuran apa yang dibaca dalam solat subuh. Panjang ya, tuan-tuan. Tapi zuhur ni solat sir, solat senyap. Mana kata dalam senyap kita baca panjang. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salat adh-dhuhr fi rak'atain al-awwalain fi kulli rak'ah qadra 30 ayah, wa fi al-'asr fi rak'atain awwalin fi kulli rak'atin qadra qira'atil 15 ayah. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia sembahyang zuhur, dia akan baca pada 2 rakaat awal tu, satu rakaat tu dengan 30 ayat dalam Quran. 30 ayat. Panjang tuan, zuhur 30 ayat. Zuhur baca wadduha pun jangan mana imam baca wadduha, surah wadduha sembahyang zuhur. Ada tuan-tuan? Ada tuan-tuan? Paling popular inna a'tayna, tuan-tuan. Sebab zuhur. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Jadi kalau inna a'tayna itu boleh pendek lagi, tuan-tuan, dipendek lagi. Sebab Rasulullah akan bagi 2 pada salatil asr, iaitu pada solat asar Rasulullah bagi 2. Kalau 30 pada zuhur, 5 boleh pada asar. Kalau inna a'tayna 3 ayat, bagi 1 setengah lah, tuan-tuan. Macam tu lah. Ataupun tak payah baca, tuan-tuan. Waladhdallin, rukuk, tuan-tuan, selamat. Imam yang macam tu imam yang dicintai. Dia akan buat sepanduk, kita kekalkan imam ni sepanjang hayat, dia kata. Sebab baca pendek, tuan-tuan. Tak pernah ada orang buat aduan, tuan-tuan, kat pejabat agama ke, kat majlis agama ke, kat jabatan mufti ke, imam baca pendek. Tak ada orang buat aduan, tuan-tuan. Tak ada. Tak tahulah, saya ingat saya tak pernah jumpa, tak pernah dengar, tuan. Imam baca panjang, banyak aduan, tuan-tuan. Sebab tu saya tak suka baca panjang. Sebab saya suka disukai je. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca 30 ayat zuhur, tuan-tuan. Oi, payahlah, tuan-tuan. Saya cakap ni pun payah ni, dah cakap ni nak kena buat lah, tuan-tuan, kan. Tapi tak terbuat, kan. Tapi cakaplah, tuan-tuan. Menyampaikan dapat pahala, kan. Tak buat pun tak apalah, tuan-tuan. Salat asar Rasulullah pendek lagi. 5 boleh ya, tuan-tuan. 15, iaitu 5 boleh. 5 boleh pun panjang tu, tuan-tuan. Panjang tu. Ya, masing-masing lapis asar tu macam-macam, kan. Nak jogging lah, nak apa lah, macam-macam, tuan-tuan. Jadi Rasulullah pendek, kan. Dalam satu hadis lain, sesungguhnya Nabi SAW membaca pada 2 rakaat yang pertama pada zuhur dan asar Fatihah dan 1 surah. Kadang-kala baginda sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan bacaannya, manakala pada 2 rakaat yang akhir baginda hanya membaca Fatihatul Kitab, iaitu membaca surah Fatihah. Kalau orang sembahyang zuhur dia baca kuat, boleh tak, tuan? Imam baca kuat, tuan. Sembahyang zuhur ni Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah kan? Dia terlupa kan? Dan bukanlah itu menjadi kewajipan pun. Macam tu lah sebalik sembahyang maghrib, isyak, subuh. Allahu Akbar. Ya imam mudan. Lalap ke imam ni dia tu. Pensan ke dia tu. Pun boleh tu, tak ada masalah. Saudara-saudara dah rukuk ya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Boleh, tak ada masalah. Kita cubalah baik tuan, benda-benda pelik ni. Tengok apa roman Haji kan. Tu rakam baik tu rakam lah Haji. Masuk pula dalam grup sebarkan kepelikan yang sah kata tajuk Boleh je ya? Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan lafaz hadis yang kadang-kadang baginda memperdengarkan bacaan ini ditanggung atas makna bahawasanya baginda ingin menjelaskan dibolehkan menyaringkan bacaan pada yang sir. Ini saya kata tadi tuan-tuan kan? Boleh. Sebab ada kalanya Rasulullah dia baca kuih sembahyang zuhur tuan-tuan. Nak menunjukkan bolehlah benda tu. Dan begitulah sebaliknya dia kata, mengsirkan, memperlahankan bacaan pada solat yang jahar. Amalan ini bukanlah syarat sah solat, akan tetapi ianya adalah sunat dan kebalikannya adalah makruh. Makruh lah kalau kita sembahyang zuhur kita baca kuih, makruh. Tapi boleh sah tuan-tuan. Jangan tegur imam tu pula. Shh, dia bantu imam tuan. Nak cakap tak boleh. Imam pelan, imam tak boleh. Shh, dia suruh imam pelan tuan-tuan. Tak boleh, biarlah tuan-tuan. Pokok kat imam tu lah. Okey, boleh kan? Untuk solat maghrib kan? Tadi zuhur asar. Untuk solat maghrib disunatkan dalam solat maghrib untuk membaca surah yang pendek. Berdasarkan kepada beberapa dalil. Antaranya sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, berbunyi, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil awwalain min al-maghrib bi qisar al-mufassal. Iaitu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang pendek-pendek pada 2 rakaat pertama di dalam salat maghrib. Pada dalil yang lain yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, seorang lelaki Ansar pernah melintasi Muaz bin Jabal dengan membawa 2 balang air. Ketika itu Muaz sedang mengimami solat maghrib dengan memulakan bacaan surah Baqarah. Lalu lelaki tersebut bersolat, menyudahinya dan berada dari situ dalam keadaan Muaz masih bersolat. Peristiwa tersebut sampai kepada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda kemudian dia bersabda kepada Muaz, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah wahai Muaz? Apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah wahai Muaz? Mengapa engkau tidak membaca surah Al-A'la ataupun Al-Syams dan seumpama dengannya? Rasulullah dia tegur Sayyidina Muaz, itu jangan baca panjang-panjang. Bacalah surah-surah yang pendek. Kerana yang panjang itu Rasulullah kata boleh jadi fitnah kepada imam tu, kepada Islam itu. Maka Nabi SAW mensunatkan kita untuk membaca surah yang pendek. Dia bagi sebut dalam ni satu kisah Rasulullah dia mengimamkan solat maghrib tuan-tuan. Dia baca surah apa? Dia baca surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Di maghrib tu yang kita rumah panjang tu tuan-tuan. Sebab pendek sikit nak jadi isyak tu. Kan? Jarang maghrib kita baca pendek kan, kita baca panjang. Sebab masa tu masih segar lagi tak ngantuk lagi. Jadi baca panjang-panjang masa maghrib. Tapi apa yang Rasulullah buat sebalik. Rasulullah pernah baca surah Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Pendek tu kan? Pendek. Dan itulah yang disunatkan. Bagi-bagi lagi-lagi pada orang yang musafir. Bila musafir tak payahlah baca panjang-panjang tu kan. Bacalah yang pendek-pendek.
Dan yang terakhir, disunatkan dalam solat sunat Isyak untuk membaca surah-surah pendek seperti At-Tin. Dalilnya daripada Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, saya mendengar Nabi SAW membaca surah Wat-Tin waz-Zaitun, itu pada solat Isyak. Dan saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih baik suara atau bacaannya selain daripada baginda. Di samping itu, antara yang disunatkan dalam solat subuh pada hari Jumaat ialah sampai tuan. Pada hemat saya, daripada hadis di atas dapatlah disimpulkan bahawa disunatkan menjaharkan bacaan di dalam solat Isyak dan diringkaskan, taklah dipanjangkan. Mana kata tuan-tuan, kalau dalam buku sifat solat Nabi ini, dia mengemukakan kepada kita, menganjurkan kepada kita panjang subuh, zuhur, asar macam itulah. Maghrib, Isyak ringkas. Maghrib tu lagilah ringkas. Mungkin hikmah dia subuh, zuhur, asar ni kita masih dalam tenaga yang baik. Adapun pengamalan kita susah agaklah tuan-tuan. Zuhur, asar tu semayang sampai 15 minit balik orang tuan-tuan. Sampai 20 minit semayang kan, baliklah orang. Jadi tak apalah, kita dapat panjang solat subuh pun dah okey dah kan. Lagi-lagi subuh yang awal macam sekarang ni kan, jadi baguslah juga untuk kita memanjangkan bacaan, memanjangkan supaya bertepatan seperti mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan, boleh kan? Selepas tu yang ke-22, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaringkan bacaan surah Fatihah dan surah pada kedua-dua rakaat solat subuh, Jumaat, Tarawih dan hari raya. Iaitu pada rakaat pertama dan kedua pada solat Maghrib dan Isyak, dan perlahankan bacaan tersebut pada solat yang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumul jum'ah Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah wa hal ata 'alal insan. Itu adalah Nabi SAW membaca ketika solat subuh pada hari Jumaat Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fi, itu surah As-Sajdah dan hal ata 'alal insan. Ini tuan-tuan yang saya katakan sebelum ni, dan banyak ustaz-ustaz katakan sebelum ni. Sunnah pagi Jumaat tu macam Ibn Khaldun ni buat, baca sajadah dan insan secara sempurna. Yang ada dulu-dulu pun ada setengah-setengah tempat buat, dia baca sekorek-sekorek, dia tak dapat sunnah lah tuan-tuan. Kan sunnah sujud tilawah tu dapat lah, sujud tilawah tu dapat lah, tapi sunnah secara sempurna tu tak dapat tuan-tuan. Dia baca Alif Lam Mim sampailah innama yu'minu bi ayatina allazi, kan ayat untuk sujud sejadah tu. Dia sujud, dia bangun rakaat pertama lagi bangun yang kedua tu dia baca tatajafa sampai bawah tu, wa ammal ladzina fasaku fa ammal ladzina amanu, kan sampai tu dia sujud, rukuk, sujud, dia bangun untuk rakaat kedua, dia baca muka surat sebelah tu pula, wala nudhiqannahum minal azab. Itu habis sembahyang. Itu tak bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang tuan-tuan puan-puan buat pagi Jumaat tu, itulah sunnah yang paling tepat. Ada pun orang kata, ustaz, subuh lambat, dia kata subuh dah lambat. Yalah, subuh lambat tak ada masalah lah tuan-tuan. Nak pendek-pendeklah bacaan tu, tak ada masalah tu. Tapi tetap tak dapat sunnah itu, kan? Boleh tanya saya, ustaz boleh tak kita subuh pukul 6 ya? Jadi ada orang nak pergi kerja,
Jadi kita baca sajadah tu sekurang-kurang lah, boleh, tak ada masalah lah tuan-tuan. Sebab tu tadi lah, tak nak baca sajadah pun tak apa. Walau dhalin tu sujud je tuan-tuan, boleh. Dia rukuk yang boleh, tak ada masalah. Nabi Rasulullah dia buat pada hari Jumaat Alif Lam Mim, iaitu baca surah sajadah sempurna, dan hal ata 'alal insan, baca surah insan. Dan kita tak digalakkan untuk saja-saja tuan-tuan pada hari-hari yang lain dengan sengaja membaca ayat-ayat sujud tilawah. Macam itulah. Ataupun senang kata apa ayat-ayat yang klasik yang sesuai dengan tuan-tuan. Macam baguslah tuan-tuan, macam bagus. Dan dia kata, hari ini ramai orang jadi makmum ni, dan nak baca surah apa tuan? Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab hujung ayat tu ada kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kan? Ada saja tuan-tuan. Hari ni Wabi Mentari semayang Masjid Ibn Khaldun, dia kata. Jadi imam pun baca surah Iqra. Jadi tak bagus kan macam tu tuan. Tapi kalau kita jadi orang yang semayang sunat ataupun semayang fardu, kita baca Quran satu-satu tuan-tuan. Tak kisahlah tuan-tuan tengok ke, tuan-tuan memang hafal ke, sampai kepada ayat sujud sejadah tak ada masalah. Tapi yang saya maksudkan tadi tu sengaja tuan-tuan, sengaja. Hari semayang Jumaat saja baca surah sajadah, ambil atas tu. Apa nama ayat atas tu? Kalau atas lupa saya jil pada atas tu. Sebelum tu kan, dia ambil 2-3 ayat sebelum nak sujud sejadah. Sebab ini ramai orang datang. Ini tak bagus tuan-tuan. Jadi kalau memang kita membaca surah tersebut, sujudlah, tak ada masalah dah. Tak sujud pun tak ada masalah. Yang dibuat oleh Rasulullah SAW istiqamah setiap minggu ialah ataupun selalu yang Rasulullah buat ialah subuh Jumaat. Tapi boleh ya, tak ada masalah kan. Kalau lah imam tu dibaca sampai ayat sejadah, dia sujudlah sejadah, tak ada masalah. Cuma Jumaat tu lah, saya suka untuk menekankan Jumaat tu sunnahnya ialah sujud sejadah dengan dibacakan sempurna Alif Lam Mim dan hal ata 'alal insan. Adapun kalau dalam qaul tam tu dia sebut baca sajadah secara sempurna tuan-tuan, tapi tak sujud pun boleh tuan-tuan. Boleh. Sampai wahum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madha. Saja tuan-tuan, imam tu saja ataupun tak sengaja boleh, tak ada masalah. Bukanlah menjadi kewajipan untuk kita sujud sejadah dalam sembahyang. Okey, betul. Boleh kan? Kanat qira'atun Nabi bil-lail yakhfidu tawra wa yarfa'u tawra. Adalah bacaan Nabi SAW pada waktu malam, kadang-kadang baginda merendahkan suaranya dan kadang-kadang meninggikannya. Itu perkara yang ke-22 berkaitan dengan menyaringkan ataupun memperlahankan suara ketika sembahyang. Saya ulang sekali tuan-tuan, kalau suatu hari kita pergi tempat mana-mana, masjid mana-mana ataupun sini sembahyang zuhur, imam terbaca kuat tuan-tuan, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Agak imam mengantuk agak tuan-tuan, dia baca macam tu boleh tuan. Ataupun satu hari imam tu lupa tuan-tuan nak baca kuat sembahyang maghrib, isyak ataupun subuh, senyap ada tuan-tuan, pun boleh. Kerana apa? Rasulullah SAW pernah buat. Yang ke-23, Rasulullah SAW memohon rahmat ketika membaca ayat rahmat, membaca perlindungan apabila sampai kepada ayat azab, iaitu Rasulullah SAW seperti hadis yang saya bacakan tadi tuan-tuan, yang mana bila Rasulullah SAW dia sampai kepada ayat yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan
tasbih sampai kepada ayat yang menunjukkan ke apa? Siksaan api neraka, Nabi akan memohon perlindungan. Waladhdallin. Jauhkanlah daripada golongan yang sesat. Jadi Rasulullah akan memohon perlindungan. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Macam itulah. Jadi banyak ayat-ayat lain lagi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Sebab tu kalau kita pernah dengar ada setengah imam dia akan ulang-ulang ayat yang berbentuk macam ni, iaitu berbentuk ancaman. Walahum adzabun syadid. Sesungguhnya azab itu maha pedih, maha keras, keras, sangat pedih. Jadi diulang ayat-ayat tu untuk menakutkan, untuk mengancam makmum. Masalah kita tak faham tuan. Imam ulang-ulang pun hal imam ni, dia kata lupa lah tu, dia kata baik tak payah buat lah tuan. Sebab tu saya tak pernah buat, sebab saya yakin tak ramai ramai yang tak faham. Adapun Rasulullah juga diulang ataupun dia menekankan pada ayat-ayat yang membawa kegembiraan, kan, jannatin tajri min tahtihal anhar, iaitu apa, cerita tentang jannah, cerita tentang syurga, khalidina fiha. Rasulullah suka dan setengah imam dia suka ulang khalidina fiha abada. Diulang-ulang untuk menunjukkan kegembiraan tu. Jadi macam mana kita tuan-tuan, kita suka dengan satu perkara, kita ulang-ulang. Jadi macam itulah lebih kurang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah Rasulullah buat jumpa ayat rahmat, Rasulullah memohon rahmat. Jumpa ayat azab, Allah memohon, Nabi memohon perlindungan. Jumpa ayat-ayat yang tertentu, Nabi akan berdoa. Banyaklah, dan dalam qaul tam tu banyak. Itu berkaitan perkara yang ke-20, 23. Yang ke-24 tuan-tuan, saktah, iaitu berhenti sebentar di antara membaca surah dan rukuk. Inilah saktah yang terakhir tuan-tuan, saktah yang kelima dalam solat, iaitu selepas baca surah kita diam seketika dan kita barulah kita rukuk tuan-tuan. Boleh, ya kan? Itu yang ke-24. Yang ke-25, takbir intiqalat, iaitu membaca Allahu Akbar ketika hendak rukuk. Dan ini merupakan sunat hay'ah tuan-tuan. Jadi kalau kita tak baca tuan-tuan, boleh tak? Boleh. Sunat. Kita sembahyang, Allah berdiri, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita diam sekejap, kita turun tu, kita angkat tangannya, tapi sorok tak keluar. Angkat tangan mana? Baru rukuk. Boleh tak boleh? Boleh juga, sebab dia hanyalah sunat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk bersolat, baginda bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika hendak rukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat ketika berdiri, Rasulullah akan takbir, dan ketika pada berdiri nak ke rukuk, Rasulullah akan bertakbir. Sunnah macam itulah. Adapun kita tak takbir pun boleh tuan. Sunat dah saya kata tadi kan. Angkat tangannya tapi tak takbir, suara tak takbir, boleh. Allah, turun ke rukuk. Ataupun tangan pun tak angkat, suara pun tak lafaz tuan. Tu rukuk ya. Boleh. Cuma Rasulullah dia mengeluarkan lafaz takbir untuk takbir intiqalat. Begitu jugalah selepas rukuk, bangun untuk i'tidal, Rasulullah pun angkat tekan tangan,
tuan. Sami Allahu liman hamidah. Itu sunnah lah. Tapi tak angkat pun tak ada masalah tuan. Imam ni tak angkat lah dia kata, tak ada masalah tuan, boleh ya. Ataupun kita sendiri tak angkat pun boleh, tak ada masalah. Okey. Itu berkaitan dengan takbir intiqalat. Takbiratul ula yang wajib tuan. Itu pun lafaz takbir dia. Tangan tak angkat tak ada masalah. Sebab kita dah tengok sebelum ni kan, tangan tak angkat tak ada masalah. Tangan dia tarik macam ni tuan-tuan, letak kat perut dia tarik. Allahu Akbar, boleh tuan. Ataupun tangan dilopeh ya, Allahu Akbar, boleh. Sebab angkat tangan tu bukanlah wajib. Jadi perlu kita ambil perhatian lah kan. Ada orang macam-macam, dia nak bergaduh lah dia, nak berhujah lah dia berkaitan dengan angkat takbir tangan lah, angkat tangan tu. Yang pentingnya takbiratul ula, takbiratul ihram yang mula-mula semayang tu, itu wajib kita lafaz takbir Allahu Akbar kan. Takbir intiqalat tak ada masalah, boleh kan. Okey, itu yang ke-25. Yang ke-26, mengangkat kedua-dua tangan ketika hendak rukuk. Ini saya kata tadi tu. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi khadwa mankibai ila iftataha as-salah wa idza kabbara lil-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua-dua tangannya selari dengan bahunya ketika mula solat, iaitu ketika bertakbir untuk rukuk, dan iaitu ketika mengangkat kepalanya daripada rukuk. Tiga saya kata tadi kan, takbiratul ula, takbiratul ihram tu angkat tangan, daripada berdiri nak turun ke rukuk angkat tangan Allahu Akbar, dan sami Allahu liman hamidah. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mengangkat tangan untuk takbir intiqalat. Seterusnya rukuk, ini rukun yang kelima, iaitu perkara yang ke-27, rukun yang kelima, iaitu rukuk serta tumakninah. Kemudian melakukan rukuk dengan membongkokkan ke hadapan dengan kedua tapak tangan, boleh memegang kedua lutut. Yang lebih afdal ialah membongkok ke hadapan dengan menyamakan belakangnya dengan tengkuknya dengan lurus seperti sekeping papan, serta meluruskan kakinya, iaitu betis dan paha, dan dua tapak tangannya memegang dua lutut serta menjarakkan anak-anak jarinya. Dia kata apa tuan-tuan? Dia ambil dalam Iqna' ataupun dalam kitab Fathul Qarib. Dia kata kita semayang, kita rukuk tuan-tuan, ialah kita tangan letak di lutut dengan badan kita lurus seperti sekeping papan. Adapun orang yang dah uzur tuan-tuan, dah berumur, memang tak dapat luih dah tuan-tuan. Poilah buat yang rotuk pun tak boleh tuan-tuan. Dia memang dah poji, memang dah koreh dah tuan-tuan, dah koda. Jadi tak boleh dah tuan. Tak apalah, bagi orang yang sihat dia boleh, dia luruskanlah belakang dia, tengkuknya seperti sekeping papan. Adapun dia kata kaki pun diluruskan, itu paha, betis dia diluruskan. Ada juga setengah orang yang dah mudur, yang dah tak terdayung, dah tua, berumur, kaki bengkok sikit kan. Kalau lurus tu menggigi tuan-tuan, pukul lutut tu kan lain pula jadi kan. Jadi buatlah seluruh yang mungkin. Itu cara yang diajarkan. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu rukuk dan bersujud. Dan selepas itu disebut atimur ruku' wassujud, iaitu tamakninah ketika rukuk dan sujud. Tak boleh kita rukuk sekadar melepaskan syarat tuan-tuan, dan tak boleh kita rukuk tu
terlebih-lebih pula tuan-tuan. Sampai nak apa? Muka sampai nak bertemu dengan lutut tuan-tuan. Semukuk-mukuk pun tak boleh. Nak togak pun tak boleh. Jadi bagi orang yang sihat, orang yang tak ada keuzuran, luruhlah seperti papan. Macam mana nak luruh tuan-tuan? Tengok cermin tuan-tuan. Sebab orang macam-macam kan. Ada orang kaki panjang, dia luruh tu lain sikit lah. Ada orang tu badan dia panjang, lain sikit. Tapi yang penting luruh. Dan tak boleh bengkok. Tangan tu disebut dalam ni dia macam ni, jarak sikit macam ni lah. Dia menggenggam, mencongkam kepala lutut. Karena Nabi SAW yumakkinu yadahi fi minar rukbatain ka'annahu qabidun 'alaihima. Nabi SAW menekankan kedua-dua tangannya ke atas kedua-dua lututnya, seolah-olah baginda menggenggam kedua-dua lututnya. Tekan, genggam, macam tu lah. Nak menunjukkan Rasulullah nak memastikan kaki lurus, badannya pun lurus. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita sambung lagi tuan-tuan pada ni, rukuk ni ada lagi ni, pada perkara yang ke-27. Saya mohon maaf apa yang disampaikan. Nanti kita sambung lagi lah pada pertemuan yang akan datang. Kita tengok apa je? Surat 62, perkara yang ke-27. Bulan depan Haji tak datang. Orang datang ke datang, syukur datang kan. Saya minta maaf sekali lagi. Kita tanggung kata tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.